Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Siti Nurul Fitri binti Sahad akan membentangkan tentang pengenalan kepada servis bola tampar. Servis ialah kemahiran menghantar bola melepasi jaring ke gelanggang pihak lawan, iaitu pukulan yang dilakukan bagi memulakan perlawanan atau selepas mendapat mata. Terdapat pelbagai cara pukulan servis. Sebagai permulaan untuk bermain bola tampar, servis bawah bahu dan servis atas bahu biasa digunakan. Selepas mendapat mata kumpulan tersebut akan memenangi hak membuat servis. Oleh itu, kedudukan pemain akan berputar mengikut arah jam. Servis wajib dilakukan di bahagian zon servis. Servis akan terbatal jika pemain memijak garisan atau termasuk ke dalam gelanggang ketika melakukan servis. Pada waktu servis dilakukan, kedua pasukan yang mempunyai 6 pemain bagi setiap pasukan harus berada dalam lapangan atau daerah masing-masing dalam 2 barisan. 3 pemain ada di barisan hadapan dan 3 pemain lagi ada di barisan belakang. Pemain nombor 1 dinamakan server. Pemain nombor kedua dinamakan spiker. Pemain ketiga dinamakan set upper. Pemain nombor 4 dinamakan blocker. Pemain nombor 5 dan 6 dinamakan libero. Berikut merupakan posisi pemain yang saya jelaskan tadi. Oleh itu, berakhirlah part saya dan saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada pembentang yang kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis servis yang terdapat dalam permainan bola tampar. Servis yang pertama adalah servis underhand. Yang kedua adalah servis overhead. Yang ketiga adalah jump serve. Yang keempat adalah servis topspin. Dan yang terakhir adalah servis jump float. Servis yang pertama adalah servis underhand, iaitu servis bawah. Servis ini merupakan servis yang senang dilakukan dan merupakan asas kepada pemain yang baru memulakan atau baru mempelajari permainan bola tampar ini. Servis ini juga merupakan servis yang tepat dan konsisten dan juga memerlukan hanya sedikit tenaga. Bola boleh dipukul dengan menggunakan tapak tangan terbuka seperti ini ataupun tertutup seperti ini dan juga ini. Cara-cara untuk bermain ataupun untuk melakukan servis ini adalah yang pertama, pemain haruslah berdiri tegak dan juga membentuk kaki kuda. Yang kedua, pemain haruslah merendahkan badan dan juga kaki dominan ke depan. Yang ketiga, pemain haruslah menghayunkan tangan ke belakang. Keempat, bola boleh dilambung ataupun tidak dilambung sebelum melakukan pukulan. Yang kelima, pemain haruslah memandang ke arah bola. Dan yang terakhir, pemain haruslah mengikut lajak apabila bola telah dipukul. Servis yang kedua adalah servis overhead yang dikenali sebagai servis atas. Servis ini merupakan servis yang senang dikuasai oleh pemain dan juga merupakan sejenis servis yang lebih kuat berbanding daripada servis underhand. Servis ini memerlukan pemain untuk membengkokkan tangan apabila kontak dengan bola. Cara-cara untuk melakukan servis ini adalah seperti berikut. Yang pertama, pemain haruslah meletakkan kaki dominan ke depan. Yang kedua, pemain haruslah menghayunkan tangan ke belakang. Yang ketiga, pemain haruslah meluruskan lutut apabila bola dilambungkan ke aras kepala. Yang keempat, lentikan badan ke belakang. Yang kelima, mata haruslah melihat ke arah bola. Dan yang terakhir, pukul bola dengan tapak tangan dan juga seterusnya mengikut lajak. Untuk
lebih detail, mari kita melihat video yang saya sediakan. In this video, you will learn how to perform two types of serve. We're going to look at how to do an underhand serve and an overhand serve. First, the underhand serve. Position yourself anywhere behind the baseline. During service, you are never allowed to place your feet inside the court or on the baseline. Point your shoulders towards the net, bend your knees slightly, and bring your weak foot forward. This will be your left foot if you are right-handed. Hold the ball in the hand that's on the same side as your weak foot. Hold the ball in front of you, in line with your other arm, at a height between your hips and waist. Your arm should be slightly bent. Make a pendulum-like movement with your free arm and hit the ball from underneath. You can choose to hit the ball with either an open hand for greater precision or a closed hand for greater power. When you hit the ball, shift your body weight from your back foot to your front foot. Don't try to hit the ball hard. The power of your serve comes from the ample movement and speed of your arm. Next up, the overhand serve. For this serve, extend the arm holding the ball and toss it into the air. The ball should be tossed just above your head, slightly in front of you and in line with your other arm. With your other arm, hit the center of the ball with a flat hand, sending it upwards and forwards. Keep your arm straight. When you hit the ball, shift your body weight from your back foot to your front foot. The underhand serve is the easiest to perform, but also the easiest for your opponent to receive. With both Servis yang ketiga adalah jump serve yang dikenali sebagai servis lompat. Servis ini merupakan sejenis servis yang membolehkan pemain meningkatkan daya dan juga ketinggian servis dengan melompat untuk memukul bola. Cara-cara untuk melakukan servis ini adalah yang pertama, pastikan bola dilambung cukup tinggi pada bahu dominan, dan yang kedua, dekati bola dengan cara langkah kiri kanan kiri. Jika Anda seorang yang kidal, Anda boleh melakukan yang sebaliknya, yaitu langkah kanan kiri kanan. Yang ketiga, lompat dan pukul bola dengan tangan yang terbuka ataupun jari yang ditutup. Yang keempat dan yang terakhir adalah setelah bola dipukul di udara, pemain haruslah mendarat dengan kedua kaki. Seterusnya, mari kita lihat ilustrasi yang saya sediakan. Ialah top spin. Top spin merupakan servis yang cepat dan pantas. Dia memerlukan tenaga yang kuat untuk melakukan pukulan bola ini. Dan bola ini akan berputar. Top spin, sebab itu namanya top spin. Dia berputar ke arah pihak lawan dengan cepat dan pantas. Jadi cara-cara untuk melakukan top spin, pertama sekali bola hendaklah dilambung dengan tinggi. Setinggi-tingginya lah. Tinggi yang mana yang kita rasa selesa. Jika dia tidak tinggi ataupun paras mata kita, dia tidak akan jadi. Kemudian kedua, cara dia adalah dengan pemain melentikkan sedikit badan. Tidaklah melentik begini, tapi melentik untuk ambil position saja. Untuk begini, asalkan untuk ambil position tangan kita. Kemudian mata kita melihat bola apabila bola dilambung seperti ini. Untuk memastikan di mana kedudukan bola itu. Kalau kita tidak lihat, kita hanya melihat ke depan tapi tidak lihat bola, maka akan susah untuk kita jangkakan di mana bola itu. Kemudian tangan kita tarik ke belakang untuk memukul bola. Dan seterusnya kita akan pastikan tangan kita rileks, dalam keadaan rileks dan terbuka. Buka supaya kita dapat ambil masa di mana kita perlu pukul. Gitu. Dan kemudian paling penting ialah pergelangan tangan kita. Kita hendaklah kasih bengkokkan sedikit pergelangan tangan untuk memukul. Sebab kalau kita teruskan pukul begitu, dia akan terus ke depan begitu. Tapi kalau kita bengkokkan sedikit, apabila itu bola akan berputar. Sebab itulah dipanggil top spin.
Seterusnya ialah jump float. Jump float merupakan servis apungan, ataupun kita boleh cakap dia terapung di udara. Kerana pertama, jump float memerlukan pemain melompat pada kadar sederhana ataupun biasa-biasa. Atas lurus. Kalau kita lambungi ke depan memang dia susah untuk kita. Tapi kalau dia lurus, apabila dia jatuh sedikit, kita dapat pukul. Oke, terus kemudian ya tangan untuk memukul bola di belakang. Maksudnya persediaan lah untuk ambil itu. Apabila kita lompat, kita pukul. Kemudian pemain melompat secara sederhana dan memukul bola tepat di tengah. Sederhana. Maksudnya di sini kita ambil begini, kita hanya lompat sederhana saja. Tidak perlu seperti kita buat jump serve. Kalau jump serve kita memerlukan tenaga untuk lompatan yang tinggi lah, yang lompatan power yang seperti begitulah lebih kurang. Tapi kalau jump serve kita ambil bola, kemudian kita hanya lompat biasa saja. Kan seterusnya ialah kaki tidak dominan, pemain mendarat dahulu. Maksudnya yang tadilah, yang kaki yang mula-mula kita start ambil untuk lompatan. Jadi pastikan bola ini aim di tengah. Maksudnya apabila sudah jatuh, kita mesti pastikan dia betul-betul di tengah kita. Kalau dia di depan kita sedikit kah, dia jatuh di depan, jadi kita tidak boleh lakukan kah. Dan pastikan lompatan itu janganlah terlalu kuat, mesti sederhana. Sebab dia jump serve kan, dia nampak apabila sudah kita lakukan, bola itu akan nampak macam orang bilang macam lemah lah begini, tapi dia boleh melencong ke kanan, dia boleh melencong ke kiri, kita tidak dapat jangka. Jadi itulah jump serve. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada sesatuan dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Sekarang saya ingin membentangkan tentang latihan-latihan untuk meningkatkan kemahiran servis. Terdapat dua komponen latihan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kemahiran servis. Yang pertama ialah latihan yang memfokuskan kemahiran servis. Yang kedua pula ialah latihan yang memfokuskan kekuatan dan daya tahan otot. Kesempurnaan dalam kedua-dua komponen ini akan memantapkan lagi prestasi pemain dalam melakukan servis. Kita lihat dalam latihan kemahiran servis. Yang pertama, servis dari dekat beransur jauh. Seperti yang kita lihat dalam gambar,
Latihan ini dilakukan secara berpasangan, di mana mereka saling bertukar pukulan servis, diikuti dengan pertambahan jarak di antara mereka. Dalam arti kata lain, mereka berbalas servis dan bergerak ke belakang secara beransur. Yang kedua pula, servis pada zon-zon kiri dan kanan. Seperti yang kita lihat dalam gambar raja, latihan ini boleh dilakukan secara berpasangan ataupun secara berkumpulan. Setiap kumpulan akan berada di posisi yang bertentangan dan mereka akan saling bertukar pukulan servis secara bergilir. Yang ketiga pula ialah servis pada kawasan servis, di mana dua pasukan berdiri di kawasan servis. Ini ialah dua pasukan itu. Dan seorang akan menjadi sasaran di sebelah gelanggang, yaitu ini. Pemain yang membuat servis akan beralih ke belakang untuk menunggu giliran kedua. Pemain yang menjadi sasaran akan menangkap bola dan menghantar ke kumpulan lain untuk membuat servis. Kemahiran servis juga dapat ditingkatkan melalui permainan kecil. Contoh yang pertama, servis dari kawasan servis. Ia sama seperti latihan yang tadi, di mana setiap pasukan akan saling bertukar pukulan servis. Bezanya di sini, dalam setiap pasukan, pemain yang sudah membuat pukulan servis akan menangkap bola dan memberikan kepada pihak lawan untuk melakukan servis. Dan tugas ini dilakukan secara bergilir oleh setiap pemain dalam kumpulan masing-masing. Yang kedua, permainan servis kawalan pada dinding. Sasaran boleh dibuat pada dinding pada ketinggian 2 meter. Servis dilakukan sebanyak 5 kali percubaan dan jumlah mata yang diperoleh adalah berdasarkan ketepatan servis, seperti yang kita boleh lihat dalam gambar raja di bawah. Contoh yang ketiga pula ialah permainan servis kawalan melalui gelung. Pemain akan melakukan servis sejauh 6 meter daripada gelung. Jarak mereka dengan gelung akan bertambah secara beransur-ansur sehingga 9 meter. Mata diperoleh apabila bola dapat diservis melalui gelung. Seterusnya contoh yang terakhir, permainan servis kawalan pada zon. Pemain akan melakukan servis dari tempat servis. Sebanyak 5 atau 10 kali sahaja percubaan diberikan untuk servis ke petak yang diberikan mata berdasarkan tahap kesukaran, seperti gambar di bawah. Mata dijumlahkan untuk menentukan pemenang. Akhir sekali, latihan kekuatan dan daya tahan otot. Latihan bebanan dipilih kerana latihan ini merupakan latihan yang paling baik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Untuk mendapatkan kemahiran servis yang bagus, otot-otot juga perlu dilatih. Contoh latihan bebanan yang pertama ialah berkait pada palang. Cara-caranya, cekak pada palang dengan bantuan rakan. Berkait sebaik sahaja rakan melepaskan pegangan. Tarik palang sehingga dagu melebasi palang. Cuba kekalkan posisi selama 14 saat. Tingkatkan masa secara berperingkat mengikut kemampuan. Contoh latihan bebanan yang kedua ialah bar twist. Latihan ini boleh dilakukan dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Kita boleh ambil batang penyapu dan letak di atas bahu dan buka tangan secara luas. Pusingkan badan ke kiri dan ke kanan. Lakukan ini sebanyak 5 kali dan ulang latihan ini sebanyak 2 set. Contoh yang terakhir ialah bent knee sit up. Kita boleh melakukan latihan ini dengan berbaring dan bengkokkan kaki seperti gambar di bawah. Kemudian, angkat badan ke arah lutut dan kembali ke keadaan asal. Lakukan latihan ini sebanyak 10 kali dan ulang sebanyak 3 set. Sekian dari saya. Terima kasih. Adalah suatu tindakan yang dibuat untuk memulakan permainan dengan bola dihantar dari kawasan servis oleh seorang pemain yang memegang giliran untuk melakukan servis. Ia merupakan salah satu kemahiran yang terpenting yang perlu dikuasai oleh semua pemain. Servis yang baik akan meletakkan pasukan lawan dalam keadaan bertahan dan tidak mampu membuat serangan. Pemain dengan ahli pasukannya yang mempunyai gaya servis yang berbeza mempunyai kelebihan berbanding dengan pasukan dengan ahlinya yang mempunyai gaya yang sama.
Gaya servis yang berbeza mampu menjadi strategi untuk menyukarkan pihak lawan. Mengikut peraturan permainan bola tampar, sesuatu pasukan mesti berada dalam kedudukan membuat servis untuk mendapatkan skor. Oleh itu, pasukan yang memiliki pemain handal membuat servis berpeluang untuk mendapatkan skor dan mengekalkan servis. Seterusnya, semasa seseorang pemain membuat servis dengan darjah lontaran tertentu, pemain tersebut boleh menentukan di mana kedudukan bola yang hendak dihantar olehnya. Satu servis yang kuat dan pantas boleh membuatkan pemain yang lemah dari pasukan lawan yang menerima hantaran bola tersebut membuat kesilapan seperti terlepas bola, membuat foul atau membuat hantaran lemah iaitu per pass.